Siapa-siapa yang lazim mengamalkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim setiap hari sebanyak 100 kali, maka selama-lamanya dia takkan ditimpa oleh kefakiran. Hadis boleh rujuk dalam kitab Kasyifatus Syajaa karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantin. Ada banyak riwayat, nanti saya akan terangkan tentang kefakiran ini. 100 kali. Boleh je berapa banyak kali pun tak jadi masalah. Ini hanya panduan daripada ulama saja. Begitu kata beliau, hauqalah juga merupakan lafaz yang baik diamalkan oleh seseorang yang sedang dirundung kebuntuan, kerunsingan ataupun kemurungan. Sesuai. Wa ruya fil khabar aidan idza nazala bil insani muhimmun. Diriwayatkan juga dalam hadis, bila kebimbangan hinggap di hati seseorang, wa tala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300, dan dia pun membaca la hauqalah ini sebanyak 300 kali, farajallahu anhu, Allah akan membukakan jalan keluar atau penyelesaian kepada masalah dia. Ai aqallaha zalika, maksudnya Allah mengurangkan kesulitan dia. Zakarahu Syekhuna Yusuf bin Hasyiyah 'ala al-Mi'raj. Ini dah disebutkan oleh guru kami Syekh Yusuf dalam Hasyiyah Mi'raj ini. Ini juga dalam kitab Kasyifatus Syajaa. Maka muslimin muslimat sekalian, amalkanlah. Ada disebut dalam satu riwayat, la haula wala quwata illa billah ini, fa innaha tadfa'u 99 baban minad durri adnaha al-hamma wal faqra. Kalimat hauqalah boleh menjauhkan 99 mudarat dan penyakit. Dan minimum yang dia boleh hilangkan adalah keluh kesah, susah hati, boleh hilang. Mungkin bagi setengah orang, ingatkan bila amalkan la haula wala ni dapat duit RM10 ke, nak juga amal ustaz, setakat hilang susah hati tak payahlah, saya hilang susah hati tengok Netflix ya. Tuan-tuan sekalian, apakah penyakit yang paling parah dalam suasana pandemik ini? Bukan COVID-19. Penyakit paling parah adalah mental, kerunsingan, sakit jiwa, susah hati, bimbang. Tuan-tuan yang pakai topeng-topeng siang malam ni tak bimbang? Bimbang. Keluar berita Omicron, macam-macam benda pula, variasi baru, mutasi baru, menyebab kita susah hati. Anak nak pergi sekolah hari esok, dengar Putrajaya pula sampai ramai sangat pula kena. Kita siang malam pagi petang kita merasakan hidup kita ni banyak masalah. Apa penyelesaian kepada semua itu selain daripada tuan-tuan ikut SOP? Penyelesaiannya adalah banyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Di Malaysia sekarang kita ada sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dah ada dah hari sambutan Hari Kesihatan Mental. Menurut tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti, sekarang ni hampir 500,000 juta rakyat Malaysia didapati dah ada gejala simptom depresi ataupun tekanan itu. Dah mula ada dah sekarang. Dan paling ramai sekarang mengalami anxiety disorder, gangguan kebimbangan. Saya ada seorang dua anak buah ngadu tak boleh bernafas. Kata engkau jangan nak COVID, aku terajang kalau kena COVID sekarang. Dia kan gejala tak boleh bernafas dan kita susah hati juga. Bila pergi hospital, rupanya dia ada GERD. Saya tak nyebut, tak kerti. Ada GERD pada tengah, macam gas yang menyebabkan kebimbangan, jantung jadi laju. Dia ingatkan dia sakit jantung. Saya ingat tuan-tuan pun ada masalah tu. Aku ni kena jantung ke ni? Sejak 2 dos ni macam-macam lah sakit jantung. Di kita pula memikir macam-macam. Sebenarnya itu masalah kebimbangan, anxiety disorder. Kena makan ubat. Kajian daripada KKM 1/6 rakyat Malaysia sekarang sudah mengalami gangguan mental. Dan mental illness yang paling banyak sekali MDD, Major Depressive Disorder. Kemurungan besar. Kena makan ubat.
Kalau tak makan ubat, itu dia mengilai nyanyi bawah pokok tu. Malam tak makan ubat, nyanyi lagu Jamal Abdillah bawah pokok seorang-seorang. Kat parking dia menyanyi, mengilai seorang-seorang. 6.3% penduduk dewasa di Malaysia mendeриtai MDD ini. Dan sejak daripada pandemik dalam masa setahun, 2.5% warga kita didapati mengidap MDD. 60,000 lelaki dewasa, 110,000 wanita dewasa yang direkodkan mengalami MDD. Dan masalah orang yang kena penyakit mental, secara automatik dia akan dapat penyakit fizikal. 48.3% penderita MDD di Malaysia, at least satu penyakit kronik mesti dapat. Orang sakit buah pinggang, 59% adalah pesakit yang mengalami kemurungan. Masalah osteoarthritis pada pinggang, pinggul ataupun lutut lebih kerap dialami oleh orang yang murung berbanding orang yang ceria, orang yang happy. Kanser, 47% orang kanser ada mengalami masalah psikiatri. Ini bukan bermakna kanser tu menyebab gila ataupun masalah jiwa itu menjadikan kanser. Tak, kanser itu menjadikan dia jadi pula orang yang murung lagi. Tak masuk lagi masalah sekarang, termasuklah anak muda kita, 1.2% penduduk negara kita mengalami masalah bipolar disorder. Bipolar disorder ni, orang yang mengalami perubahan mood yang sangat drastik. Dia boleh gembira dan dia boleh sedih dalam waktu yang begitu rapat, dekat sekali. Dia baca telefon, kejap dia ketawa. Ha 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 ha. Lepas tu dia menangis. Lepas tu marah. Lama-lama gila kita. Lepas tu telefon jangan tengok sangat. Gila esok. Buka WhatsApp group ni gelap belaka. WhatsApp group ni nak gaduh pula dah. Lama-lama gila kita. Cabaran pandemik COVID-19 ini dan masalah PKP menambah jejaskan lagi kesihatan mental rakyat di negara kita. KKM merekodkan ada 465 cubaan bunuh diri. Cubaan bunuh diri. Sebab perubahan banyak perkara. Perubahan persekitaran kerja misalnya. Ada orang dulu kerja bagus, tapi sekarang terpaksa downgrade. Yalah, daripada pilot jadi jual laksa, jauh sangat tuan-tuan, jauh sangat. Kalau pilot berterbang jadi ke pilot lori, tahan lagi. Kalau terpaksa buka stall, itu jauh sangat. Macam kita kerja kerjaan, tak ada masalah. Gaji semacam, naik pangkat lagi. Sehari 2 kali, pagi grade 52, petang grade 54. Tak ada masalah. Tak tahu apa kerja, tak tahu. Orang hak susah tu. Jadi perubahan persekitaran itu stres. Kita tak ada masalah lagi. Suka orang kerja kerajaan. Paling suka work from home-nya. Tak payah meeting. Meeting dalam telefon. Green screen ada kan. Bawah seluar pendek, atas pakai kot yang gini. Suka. Rakan-rakan kita yang OKU stres. Sebab mereka selama ni, dia bila berbicara dengan kita pakai isyarat tangan, tapi dia tidak cakap dengan tangan saja, kerana ekspresi mulut. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok berita TV1, belah kanan bawah tu, bahasa isyarat mesti dengan mulut sekali. Macam dia nak tunjuk. Sukan golf dibenarkan. Dia pun sukan golf, tangan dia kena pukul dengan mulut-mulut. Dia kena nampak. Baru orang OKU faham. Tapi sejak kita pakai mask, orang OKU dah rasa dunia ni sunyi. Pergi buat psikiatri, pergi kepada doktor yang psikik, dia orang pun kata, dia orang pun menghadapi aduan daripada dia orang merasakan dunia ni sunyi. Sebab dia tak tahu kita cakap apa lagi. Tangan memang boleh cakap. Suruh dia duduk belakang misalnya. Tapi dia tak faham. Dia nak agak ekspresi bibir. Stres. Ada orang hilang punca pendapatan. Data daripada model ekonomi baru menunjukkan 80% isi rumah di negara ini berpendapatan kurang daripada RM5,000 sebulan. 40% isi rumah berpendapatan kurang daripada RM2,000 sebulan. 78.6% penyimpan EPF berpendapatan kurang RM3,000 sebulan. Tahap keupayaan pelaburan di kalangan majoriti bumi putera, kita boleh manifestasikan dengan data yang menunjukkan 75% penabung amanah saham Bumi Putra
memiliki purata tabungan hanya RM611 seorang saja. Itu sebablah Presiden QPEX minta supaya bank tolonglah bekalkan lebih banyak nota RM10 dalam mesin ATM. Sebab dah ramai orang dia baki minimum dia bawah pada itu pun ada. Tolonglah bagi peluang. Ramai orang nak cocok duit tu nak keluar RM10 pun ada. Kita mungkin tak merasa benda itu. Bagi kita kerja-kerjaan. Orang susah ramai. Macam mana mereka nak meneruskan kehidupan? Dengan harga dan bagai-bagai lagi sekarang ini. Baik itu ada orang bersyukur, ada orang akan sentiasa rasa susah hati. Begitu juga kebimbangan terhadap keselamatan misalnya. Sebab itu sekali lagi, agama memberikan solusi. Engkau susah hati, baik. Tapi kau amalkan ini, ada sikit kurang rasa susah hati. Tidak menyelesaikan masalah. Saya tidak katakan, kalau amal 300 kali, la haula wa la quwata illa billah, hari esok harga brokoli turun. Dah. Tapi Allah berikan kita lapang jiwa. Susah hati ini penyakit besar. Ada satu riwayat yang disandarkan kepada Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali. Satu hari ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai tuan, apakah makhluk yang paling gagah sekali dalam dunia?" Ali pun jawab, makhluk yang paling gagah dalam dunia adalah gunung. Kenapa gunung? Kerana gunung tak semua manusia mampu menawannya. Tuan-tuan, dalam surau ni berapa orang pernah naik gunung Everest? Haram seorang pun tak ada. Bayangkanlah gagah tak gagahnya gunung, sehebat-hebat kita tak pernah naik. Bahkan kalau orang yang kaki panjat gunung pun, berapa banyak gunung di Malaysia ni, dia belum dapat khatam pun lagi. Banyak. Setakat bukit kat Pelah Highway tu boleh lah bergambar ramai-ramai hiking hari Ahad tu boleh lah ramai-ramai panjat bukit. Ni gunung-gunung yang lain. Kita kenal Gunung Kinabalu, tu ialah kenalnya. Dia kalau orang hiking Tegar, dia mesti wajib khatam G7. Gunung 7. G7 ni kalau tak khatam, tak boleh isytihar kita dah terror panjat gunung. Pertama Gunung Tahan, 2190 meter di Pahang. Kemudian Gunung Camah, ni di Kelantan. Kemudian Gunung Ulu Sepat, border Kelantan Perak. Kemudian Gunung Yong Yak, itu pun border Kelantan Perak. Gunung Korbu di Perak. Gunung Gayung, ni di Perak. Gunung Yong Bela, sepadan Kelantan Perak. 7 gunung ini berketinggian 2000 meter ke atas. Mana 2000 meter ke bawah tu tak masuklah kategorinya. Selagi tak khatam 7, lagi tu tak dikira pendaki gunung Tegar. Maknanya gunung gagah, tak semua orang boleh panjat.